warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan seperjuangan sekalian? InsyaAllah pagi ni tibalah giliran saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian yang berkaitan dengan ujian ataupun penawar segala rasa gelisah, takut dan sedih. InsyaAllah. Kita mulakan dengan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Okey, insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah. Semua rakan-rakan pernah dengar ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat apa tu? Dimulai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Okey, kita berhenti sampai situ. Okey, insya-Allah la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebankan seseorang dengan kemampuan dia. Ya. Dulu masa saya bekerja di tempat lama, saya selalu bacakan ayat ini. Tidak selalu bacakan, maksudnya kalau ada anak-anak pelajar yang mungkin dirundung masalah ataupun ada rakan-rakan sekerja yang memerlukan bantuan, saya suka sebut ayat ni. Ya, saya rasa macam best akan sebut kan, bila tak kena pada hidung sendiri kan. Tetapi tanggal 12 Februari 2020, ya, bila sesuatu terjadi, ujian kehilangan tersebut pada saya, ayat tersebut saya rasa macam saya tak boleh nak guna dengan sebaiknya, walaupun kita dah kerap cakap dekat orang ataupun terjemahkan ayat tu kita kena macam ni. Tapi bila tiba pada diri sendiri, masya-Allah, ya, sangat rasa macam sesuatulah di situ. Namun alhamdulillah dengan sokongan daripada rakan-rakan, daripada sahabat-sahabat, insya-Allah ia tetap berlalu, ya. Sesuatu ujian ataupun sesuatu musibah ataupun sesuatu peristiwa pasti akan berlalu. Dia tidak akan repeat. Ya, kalaulah contoh kita buka, saya ada Astro kan, saya boleh ulang semula kan, ataupun macam flashback semula kan. Tetapi kehidupan sebenar tidak seperti itu, ya. Okey. Lumrah kehidupan hati seseorang itu pasti akan menjadi berbolak-balik. Ya. Ada masa kita boleh terima sesuatu tersebut, ada masa sampai satu ketika kita rasa down sangat-sangat. Ya, rasa macam dah best dah, masuk sesi tazkirah, tiba kena satu ujian, terus dah hilang dah tazkirah tersebut. Dah hilang dah titisan ilmu yang kita dapat sebab rasa macam tak sama dengan situasi yang sebenar. Jadi macam mana cara untuk kita kekalkan kita punya hati supaya kita tidak hati tisu, ataupun supaya hati kita tidak berbolak-balik, selain kita mengamalkan doa ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Okey, sebagai manusia yang tak lari daripada melakukan kesilapan dan dosa, sudah pasti ada titik hitam dalam hati kita yang kuat mempengaruhi emosi kita. Ya, dia akan ada bisikan-bisikan lah yang mengatakan bahawa ya, terimbau semula, ya, apa yang telah mungkin seseorang buat pada kita, mungkin kita dah buat pada orang, dia akan jadi macam flashback segala-gala bila sesuatu tersebut tersentuh. Ya, jadi macam mana cara kita nak supaya dia tidak merebak, ya, dengan sentiasa kita amalkan sesuatu yang kita selalu dengar dah selalunya kan, selalu kita dengar tetapi kita tak jadikan sebagai amalan, ataupun mungkin kita rasa macam alah ni biasa je wirid ni ataupun zikir ni. Jadi kita sama-sama lah, ya. Okey. Jadi di antara doa yang boleh kita kerap, mungkin Ustaz Sazah sentiasa dah baca doa ni, iaitu doa ya, yang dalam maksurat kan, Allahumma inni
a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Jadi kita rasa macam kita dah kerap baca ni, tapi satu hari tu kita rasa macam sedih sangat, down sangat. Kita rasa macam gusar hati, sedih hati tu rasa macam bimbang. Macam saya lah kan nak beritahu tazkirah ni kan. Hayati betul-betul doa ni. Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita tekankan perkataan tersebut dan kita hayatinya dengan sebaiknya. Kalau contohnya kita ada hutang, kan? PTPTN tak habis bayar lagi, marah tak habis lagi, JPA tak habis lagi bayar. Jadi tekankan perkataan wa a'udzubika min ghalabatid daini. Ya? Kan kita nak lindung kita daripada penguasaan hutang terhadap diri kita. Kita ni bila ada hutang tu rasa susah kan? Okay. Yang kedua, kita habis dah doa ni, kita boleh amalkan, kita tekankan. Kalau contoh waqahrir rijal, macam rasa macam kita ni rasa macam down sangat-sangat ataupun sesuatu yang kita nak supaya kita ni mungkin tidak terbeban dengan kongkongan orang. Ya? Mungkin dalam ahli keluarga kita rasa macam kita bukanlah ahli keluarga yang saya pun tak pasti nak cakap macam mana, tetapi kita nak supaya macam tak ada orang yang kongkong kita. Ya. Jadi bolehkan wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, penguasaan orang pada kalimah tersebut. Okay, seterusnya doa ataupun zikir yang selalu kita baca iaitu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini mungkin boleh kita bacakan seandainya ya kita rasa macam nak memberi perbentangan, mungkin nak jawab exam ataupun mungkin nak buat intern ya, ataupun mungkin nak jawab temuduga ya, ataupun kita boleh sharekan pada anak-anak murid kita. Ya, wahlul 'uqdatan ya. Ceraikan ikatan. Mungkin dalam pelajar anak-anak kita ni dia terikatkan, dia nak cakap tu tapi tak tersampai. Jadi kita tekankan, minta dia tekankan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, doa yang seterusnya ataupun ayat Al-Quran yang boleh kita amalkan iaitu daripada surah Al-Baqarah. Banyak sebenarnya di dalam ayat dalam Al-Quran ni terlalu banyak ayat ataupun doa tu diambil daripada Al-Quran kan, yang boleh kita amalkan dan jadikan sebagai amalan kita. Ya. Mungkin ada, bila dah terlalu banyak macam kan, kalau dulu saya suka tengok TikTok kan, TikTok tu tengok yang bahagian ceramah-ceramah kan, ataupun yang selingan sikit-sikit tu, jadi banyak sangat, ya, terlalu banyak sangat perkongsian daripada penceramah-penceramah ataupun yang bahagian ceramah agama lah. Ya, tetapi bila terlalu banyak tu mudah nak lupa. Jadi bila adanya perkongsian-perkongsian macam ni, jadi boleh ambil mana-mana. Kalau misalnya kata zikir tersebut dah biasa, kita cari yang lain sikit. Ya. Macam ni yang seterusnya, iaitu daripada surah Al-Baqarah ini. Rabbana, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana ya wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tetapkanlah kaki aku ni ya pada tempat yang sebenar. Ya, tetapkan. Ya, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi kita pernah terdengar kan dahulu orang sebut tentang bila kita membuat sesuatu, adakah di penghujung hayat kita adalah kita ni husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ya, kita takut kita di dalam landasan yang syariat yang sebenar, tetapi di hujung tu kita risau. Ya, kita sebaliknya. Ya, na'udzubillah min zalik.
Sebab itu dalam doa kita sentiasa tekankan, kita tekankan Allahumma khtim lana, ya, bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya, penghujung kita punya kehidupan, ya, sama ada ya husna ataupun su'u. Jadi kita nakkan kita punya menjadi husna lah kan. Kita tak nak macam burung kakak tua kan. Selamat pagi ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba masa mati dia tak sebut pun la ilaha illallah. Jadi kita boleh ambil perumpamaan tersebut. Seterusnya, di antara zikir yang saya suka dengan zikir yang daripada Datuk Kazim Ilyas. Zikir ni saya ambil ketika kala mak saya dia anxiety ataupun depression yang terlalu-lalu. Ya, sampai setiap petang nak kena bawa dia jalan naik motor. Ya. Setiap petang dia tak boleh duduk kat rumah sebab dia rasa macam sempit. Ya. Jadi dibacakan saya minta dia amalkan ya zikir ni. Ya, semua orang dah pernah dengar kan? La ilaha illallah al-azimul halim. Ya, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tadi dah azim. Yang kedua pun al-azim juga. Itu cara nak mudah ingat lah. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsy karim. Jadi doa ni ringkas ataupun mudah, tetapi penghayatan dia kalau kita dalam rasa yang sangat-sangat sedih, ya, dalam keadaan yang down, bacalah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dia membantu. Ya, bacalah. Ya, sebab adanya perkataan al-azim kat situ. Adanya Rabbus Samad, ya, samawat. Ya, Rabbus Samawat, Tuhan. Yang Tuhan langit kan? Rabbu wa Rabbul ard, ya, Tuhan bumi, ya, wa Rabbul arsyil karim, ya, pemilik arash, ya, yang maha mulia. Ya, jadi insya-Allah kita sama-sama amalkan ya pada doa inilah, yang mana kalau Datuk Kazim dia kata saya ijazahkan doa ni, jadi mungkinlah di sini rakan-rakan boleh amalkan doa ni bersama-sama insya-Allah. Okey, seterusnya ya zikir ataupun doa yang hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, doa ni saya lah selaku ibu yang mempunyai anak seorang, ya, bila hantar anak ke asrama, sentiasalah hujan di dalam kereta. Kan? Tak pastilah kenapa. Jadi saya rasa macam saya seorang je. Setiap kali lalu kat traffic light, cepat-cepatlah saya lap. Ya, sebab traffic light berhenti. Kan? Nanti risau pula orang tengok. Jadi banyaknya saya baca yang inilah hasbunallah. Sebab dia kadang-kadang waktu tu memang waktu yang inilah kan. Dia punya bolak-balik tu mengatasi orang yang macam inilah kan. Macam lah orang lain tak ada anak kan. Macam lah orang lain tu tak nak anak asrama kan. Jadi begitulah. Ya. Saya terbaca satu perkongsian. Saya ingat ke macam menangis di dalam kereta. Itu perkara yang ganjil. Rupa-rupanya dia biasa. Ya, saya baca perkongsian tu. Rupanya ramai orang baca dekat menangis dalam kereta. Ya, bila dekat traffic light masa-masa cepat. Ya, saya cepat-cepat. Okey. Semua orang pernah lah kot. Tapi kalau tak pernah, cuba buat. Dia memang seronok kalau seorang lah. Jangan ramai. Pelik pula kan. Sambil-sambil tu, ya Allah, buatlah. Ya, dia memang lepas naik je rumah, tu tidur, tak ingat anak. Awal-awal tu tak mudah lah kan. Mula masuk tu memang rasa kosong atau rasalah. Tapi lepas tu bila dah ke langit biru temeluh tu dah tak ada dah. Okey, seterusnya zikir ataupun doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tiadalah kekuatan, ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Bila kita baca tu kita tekan la haula wala. Ya, kita nak, kita betul lah kita kata dia. Hanya Allah tu yang boleh memberi pertolongan. Dialah yang maha hebat, dialah maha kuat dan sebagainya. Tak ada yang lain melainkan Allah lah yang maha kuat. Okey, seterusnya doa daripada Ashabul Kahfi kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Astagfirullahalazim. Bukan, minta maaf ya Tuhan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itulah kan. Ini doa ni memang sangat-sangat-sangatnya kita dalam kehidupan kita, kita nakkan rahmat daripada Allah. Kita nakkan redha daripada Allah. Ya, kaya tapi Allah tak redha, tak tu juga kan. Ya, kalau kita bahagia tetapi tiada rahmat daripada Allah pun susah juga. Ya, jadi doa ni terdapat di dalam ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi. Baca sentiasa. Ya. Perkongsian juga sebelum ni yang daripada Ustazah Asma Harun yang wa ufawwidu amri ilallah innallaha basiran bil ibad. Setiap kali kita sujud tu, ya, sujud tu kita tekankan betul-betul di dalam hati kita, kita serahkan. Contoh anak-anak exam kan, ya, anak-anak kita nak exam, jadi kita bila kita sujud tu wa ufawwidu amri, aku serahkan segala-galanya. Dia semula kita baca tu dia tak ada sangat, tetapi bila kita lama kita lazimi dia akan jadi macam tertusuk jugalah. Sebenarnya bila saya terdengar satu perkongsian, apabila kita berdoa ni sebenarnya di dalam solat kita yang lagi mustajab, ya, doa kita diterima. Ya, sebab selalu boleh selepas solat, tetapi di dalam solat tu semasa kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surah Al-Fatihah tu kan kita sambilkan, kita lintaskan di dalam hati kita apa yang kita nak, apa yang kita perlukan. Di samping, saya baru terbaca status daripada Ustazah Shu. Ya, bila kita memohon pertolongan tersebut, kita kena rendahkan diri kita. Ya, kita bila kita rasakan bahawa Tuhan tu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah yang menentukan segala-galanya. Kita tak boleh kita doa, kita tak rendahkan diri kita. Kita nak juga. Itu tak betul. Ya. Bila kita berdoa tu kita betul-betul rasa dialah yang berkuasa, dialah yang segala-galanya ke atas diri kita. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya surah yang seterusnya untuk penguat jiwa iaitu surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha, ya, dia diturunkan di Mekah, ya, surah yang ke-93. Surah ni asbabun nuzul dia adalah apabila tak kala Rasulullah dah lama tidak menerima wahyu. Ya, dah lama Rasulullah tak terima wahyu. Ya, bila mana dalam tempoh tersebut Rasulullah dihina oleh orang-orang kafir, dan ada yang mengatakan dialog tersebut mengatakan mana syaitan kamu tak turun. Dia mengatakan bahawa ayat Quran ini adalah syaitan. Yang salah tu. Jadi Allah nak mengubati hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berduka lara, maka Allah turunkan surah ini ataupun ayat Wadduha sehingga habisnya. Ya, Wadduha demi waktu duha, ya, walaili idza saja, ya, waktu malam, ya, apabila dia melabuhkan tirai. Saya tak ingat ayat apa, surah apa yang mengatakan bahawa alangkah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menjadikan siang perantaraan ke malam, dia tidak seperti macam kita tutup lampu, pak, gelap. Ya, dia gelap. Tetapi malam itu berlangsung dengan perlahan-lahan. Ya, daripada maghrib tu kan dia gelap sikit, ya, kemudian malam. Ya, itulah yang ada ayat Quran dia yang menyatakan bahawa berangsurnya gelap tersebut dalam keadaan yang berdikit-dikit. Dia tidaklah seperti kita tutup suri lampu. Kenapa? Supaya badan kita
dapat menerima dengan sebaiknya peredaran tersebut. Macam kita kan tengah mesyuarat tiba-tiba ada orang tutup lampu, contohlah ni gelap malam, tiba mesti habis segala ayat yang keluar kan. Okey, begitulah juga ya. Okey, seterusnya wadduha kan. Jadi kalau rasa susah hati, rasa sesuatu, bacalah surah ad-duha ni dalam solat. Saya kalau mesti kata rasa ni lain macam sikit, bacalah surah ad-duha. Kalau tak, surah al-ikhlas ataupun surah A'tayna al-Kautsar ya. Jadi rasa macam lain sikit, surah ad-duha ya. Okey, seterusnya surah al-insyirah. Saya rasa sama ada saya tak ingat surah Ustaz Waqiuddin itu surah ad-duha ke surah al-insyirah. Surah ad-duha ya. Surah yang kedua adalah surah al-insyirah ya. Surah al-insyirah diturunkan selepas ad-duha, di mana Allah mengubati kesedihan Rasulullah dengan turunnya surah ad-duha. Nama surah al-insyirah, alam nasyrah ni kan, Allah turunkan tak kala Rasulullah dia bermacam, dia rasa macam Allah ni macam apa, Nabi ni dapat ada mukjizat dia. Nabi ni dapat mukjizat dia. Nabi ni dapat mukjizat. Jadi apa, Nabi Muhammad ni dia rasa macam sedih lah. Macam ada perbezaan. Dia tak ada macam apa, Nabi Daud boleh lenturkan besi dan sebagainya lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala keluarkanlah ataupun turunkan surah Al-Insyirah ni. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak. Ya, kami angkat engkau ya Rasulullah, wahai Muhammad. Kalau kita tengok bagaimana Allah angkat Nabi Muhammad ni di dalam solat ya, dalam kita punya tahiyat adanya selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semasa azan kan? Kan azan kan ada kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga Allah menyebut barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah diganjarkan 10 kali ganda ganjaran. Jadi itulah yang Allah ubati kesedihan yang Rasulullah ni ataupun Nabi Muhammad, yang dia rasa macam dia tak ada yang special, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat special berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Okey, seterusnya adalah daripada surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang terakhir, ayat 128 dan ayat 129. Saya menerima surah ni tak kala mengatakan bahawa surah ini dia ataupun ayat ini dibaca apabila kita dalam keadaan yang penuh ayan-ayan negatif dalam badan kita. Ya, tak kala kita dalam keadaan letih, tak kala kita dalam keadaan penat, nak tidur malam ya, mungkin anak tak sihat, mungkin macam bebanan kerja yang banyak, mungkin pelbagai benda yang menguasai kita pada hari ataupun sepanjang hari tersebut sampai ke malam. Maka kita nak esoknya kita bangun dalam keadaan yang iron positif ataupun yang positif ataupun badan segar. Ya, di mana barang siapa yang membacakan ayat ini ya sebanyak 3 kali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, surah At-Taubah ya, maka dia esoknya dia akan segar badan walaupun dia tidur pukul 1 pagi. Ya, walaupun dia tidur pada 2 pagi. Ya, boleh kita amalkan sebelum tidur selain daripada ayat kursi, selain 3 kurs, selain selawat dan selain sebagainya, kita tambahkan lagi surah At-Taubah ini. Ya, dia sangat-sangat membantulah yang laqad ja'akum ini. Ya, mungkin kalau tengok dalam mana-mana pun dia menghilangkan bahan kan kita punya badan kan dia ada negatif dengan positif kan. Kita nak keluarkan supaya esok kita dalam keadaan segar, kita ceria dan sebagainya. Okay, seterusnya yang saya juga selalu amalkan, saya dapat zikir ni ataupun doa ni dalam ta'lim muta'allim, sesi ta'lim muta'allim. Yang saya teringat lagi, Ustazah Nur Hafizah Mustafa, mana Ustazah Nur Hafizah? Dia yang salingkan di dalam buku dan saya ambil
Saya snap dan saya amalkan. InsyaAllah di dalam rasa mungkin ketakutan, di dalam rasa kegelisahan, bacakan doa ni. Iaitu bermula dengan perkataan, dia simple je. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa aminni ya salam ya mu'min. Kita dah baca doa tu, kita dah baca zikir tu, wa aminni, ya Allah, selamatkan aku, amankan aku ya Allah, wa aminni, ya, selamatkan aku. Dan mungkin dalam keadaan kita rasa macam, pernah tak rasa takut? Tak pernah kan? Tak pernah kan? Saya pernah rasa takut dulu masa arwah ada, memang kalau dia balik lewat malam, memang saya tidur, memang sentiasa saya buka lampu. Ya, saya sentiasa buka lampu. Kalau dia balik pukul 3 pagi, pukul 2 kan. Tapi sekarang memang terpaksa lah kan. Takkan nak sepanjang masa buka lampu kan. Tak linear juga. Jadi tekankan perkataan wa aminni. Ya Allah, amankan aku. Selamatkan aku. Mungkin dalam fasrah kita yang mungkin nak kena panggil dengan seseorang, ya, nak kena berjawab sesuatu, wa aminni, ya, supaya lisan kita dapat ni, ya salam, ya, nama Allah, ya mu'min, ya salam ya mu'min. Okey, seterusnya yang kedua terakhir adalah menangislah, ya, bila sesuatu tak salah untuk kita menangislah, ya, macam tadi kan menangis dalam kereta, sebelum nak tidur menangislah, kita cakap dengan Tuhan, cakap. Kita dah cerita dekat dekat kawan kan, tak salah juga kita cerita dekat kawan, cerita juga dengan Tuhan, ya, aku nak apa ni Allah, aku nak, ya, mungkin dengan sebab ni mungkin dengan sebab ujian yang kau berikan makin menjadikan aku makin dekat dengan kau ya Allah. Kita luahkan hati kita dengan Allah, ya. Dan seterusnya yang terakhir adalah kita setting kan, anda tak boleh kan, itu kan team building kan. Maksudnya kita tetapkan ada satu clue dalam diri kita, ia akan berlalu. Ya, ia akan berlalu. Sedih pasti akan berlalu. Gembira sangat-sangat pun akan berlalu. Kalau dulu masa saya bekerja di tempat lama, kalau saya tengah sedih, saya terus mesti nak dapat sesuatu ni. Kalau rasa sedih, apa benda ni? Terus rasa macam seronok. Padahal sedih kan? Dia auto jadi macam tu. Kalau sedih je mesti nak dapat sesuatu. Kalau gembira kan macam mengalir air mata kan? Gembira kik kan? Mesti alah apa benda ni lepas ni. Risau dah. Tapi sekarang pegang dengan ayat ataupun perkataan ia akan berlalu. Ya? Contoh sesuatu yang berlaku kat kita yang menyebabkan kita keresahan, titlenya adalah ia pasti berlalu. Sebab tu kalau seseorang ataupun sesiapa yang daripada dia berlakunya peristiwa yang mendukacitakan, kalau dia mesej saya akan sebut ia akan berlalu. Kita sama-sama kongsi. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Minta maaf banyak-banyak di atas kekurangan. Yang kurang tu daripada saya, yang lebih itu sudah pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala.